Kita bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku. Hadirin diminta berdiri tegak. Terima kasih. Silaturahim dalam majlis yang permai ini. Biji selasih boleh dimakan, menjadi perisa sedap terperi. Tinggi penghargaan serta mengalu-alukan kehadiran semua pensyarah, guru-guru dan rakan-rakan ke jaringan strategik bersama Universiti Sains Islam Malaysia sempena Karnival Pendidikan Sains dan Matematik peringkat sekolah bagi tahun 2022 yang diadakan pada pagi ini. Hadirin yang dihormati, objektif utama Karnival Sains dan Matematik ini diadakan adalah untuk melahirkan pelajar yang kompeten dalam bidang sains dan teknologi, inovatif dan kreatif selaras dengan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025, iaitu melahirkan modal insan yang berdaya saing tinggi. Buat pengetahuan hadirin, Karnival Pendidikan Sains dan Matematik diadakan sepanjang bulan Julai ini bertemakan Creativity and Innovation, Inspiration for Better Life. Tema tersebut membawa maksud kreativiti, kemampuan mencipta, inovasi, pembaharuan, perubahan revolusi, inspiration, impian. Kesimpulannya, ia bermaksud dengan kemampuan dan daya cipta yang digabungkan untuk membentuk suatu pembaharuan serta perubahan terhadap sesuatu perkara, menjadikan impian untuk suatu kehidupan yang lebih baik menjadi kenyataan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, anugerah dikecap si anak watan mengangkat senjata bidala suara, menadah tangan memohon keberkatan, mendapat restu hidup bicara. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari yang penuh berman ini, marilah bersama-sama kita menadah tangan, mengaminkan bacaan doa yang akan dibaca oleh Muhammad Afan Khilfi bin Nur Haidi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran di atas segala rahmat yang Engkau kurniakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersempena dengan perhimpunan ini, kami mohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani.
Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada-dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan dari guru-guru yang kami kasihi. Kami mohon dengan kodrat dan iradat-Mu, berikanlah kami kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan bagi mencari dan menimba ilmu pengetahuan, serta memudahkanlah kami untuk beramal dengan penuh keikhlasan. Ya Dzal Jalal wal Ikram, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami, guru-guru kami dan pemimpin-pemimpin kami terus berkhidmat dengan istiqamah untuk menabur bakti membangunkan umat, masyarakat, bangsa dan agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran sepanjang zaman. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la man yasma'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Muhammad Affan atas bacaan doa itu tadi. Adat berbahasa menyampaikan pesan, adat majlis menyampaikan ucapan. Sebagai pembuka tirai ucapan, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berusaha Bonda Khalidah binti Haji Omar, Pengetua SMK Nilai Impian, untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengacara majlis, anak anda bonda yang siapa nama kita punya yang berusaha, Profesor Madya Dr. Nazifah Abdul Hamid, Timbalan Dekan Pendidikan dan Inovasi Universiti Sains Islam Malaysia, yang berusaha Puan Haslina binti Hashim, penungkanan pentadbiran Encik Fuad bin Muhammad Harun, penungkanan kurikulum, guru kanan mata pelajaran, kaunselor, pensyarah Husin yang berkesempatan hadir pada pagi ini, guru-guru, seterusnya kepada anak dan bonda yang bonda kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Terima kasih. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana di pagi yang ceria ini sekali lagi kita dapat berkumpul di Dewan Terbuka SEMNI ini. Tetapi pada pagi ini kita ada tetamu yang kita bawa khas jiran kita, iaitu daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Untuk makluman anak-anak bonda, sepanjang bulan ini anak-anak bonda semua telah menjalani pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh bidang sains dan matematik. Rasanya bonda nampak anak-anak bonda ni sangat aktif bersama-sama menjayakan bulan sains dan matematik. Jadi hari ini sekali lagi bonda ingin merakamkan ucapan tahniah terutamanya kepada Ketua Bidang Sains dan Matematik dan ahli-ahlinya, walaupun tak ramai tapi dibantu oleh guru-guru yang lain. Untuk makluman Prof, kami hanya ada 22 orang guru sahaja, termasuk saya lah, dan bersama dengan barisan pentadbiran, dan pelajar kita hanya ada 300. Hari ini datang 303. Sebab sekolah kami ni memang hotspot juga.
Hotspot juga. Semua nak masuk sekolah yang cantik ini. Betul tak? Semua mengangguk. Okey, namun begitu, kami untuk makluman Prof dan pensyarah-pensyarah dari USIP, kami dan PPD telah merangka bahawa sekolah ini hanya akan dibuka kepada radius 5 km daripada sekolah. Dia maknanya tak boleh lah orang lain masuk. Maknanya lebih tu tak ada, kecuali ada kes-kes khas yang maknanya kena mohonlah daripada pentadbir dan PPD Seremban. Okey, untuk makluman semua, Karnival Pendidikan Sains dan Matematik yang telah kita rangka oleh Ketua Bidang Sains dan Matematik bersama dengan ahlinya yang bermula 4 dan akan ditutup pada 27 Julai tahun 2022. Banyak dah aktiviti yang telah mereka rangka dan kemuncak kepada aktiviti ini adalah pada hari ini. Okey, kita menerima tetamu daripada Fakulti Perubatan Universiti Sains Islam Malaysia. Jadi kami merakamkan ucapan terima kasih kerana mereka sudi datang ke sekolah ini, dan bonda rasa ini memberi semangat kepada anak-anak bonda. Okey, dalam bidang sains dan matematik, terutamanya dalam sains perubatan. Okey, suka juga nanti kita ada ceramah daripada USIM sendiri. Okey, jadi anak-anak bonda ambil ilmu itu, garap ilmu itu dan jadikan ia satu semangat. Okey, kebanyakan sampai sekarang matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melaksanakan 60-40 di sekolah masih belum tercapai. Maknanya 60-40 ni maknanya 60 aliran sains matematik yang dikenali sebagai STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik, masih belum tercapai. Kebanyakan anak-anak takut untuk mengambil aliran sains dan matematik ini. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita menanam minat kepada anak-anak bonda ini. Jangan takut untuk menceburi aliran sains dan teknologi, kerana pada masa hadapan anak-anak ini ruang terbuka lebih kepada sains teknologi. Jadi minat itu perlu dipupuk walaupun anak-anak bonda baru tingkatan 1 dan tingkatan 2. Jadi bonda harap masuk tingkatan 4 nanti tidak ada isu takut ataupun tidak berminat dalam aliran sains dan teknologi. Jadi hari ini, bermula bulan ini antara satu program untuk memupuk. Nanti anak-anak bonda akan dibawa melawat. Tegak telinga semua. Melawat. Okey, kita akan pergi pertama kalinya untuk makluman Prof dan rakan-rakan pensyarah. Rasanya untuk pertama kalinya kami menggunakan makmal itu. Untuk makluman semua, kami ada makmal, lengkap makmalnya, tapi dalamnya masih kosong. Jadi pelajar-pelajar kami bermula daripada bulan 3 ke 4 bersemuka, mereka lebih kepada teori sahaja. Sebab masalah peralatan yang masih belum turun. Namun begitu, ruang ini bila kita bawa pensyarah-pensyarah ini, doktor-doktor semua ni, doktor perubatan. Doktor Tafizam doktor juga. Dia bukan doktor perubatan. Dia technician, TS. TS Doktor Tafizam. Jadi yang ini doktor perubatan.
yang akan membantu kita, dan bonda harap anak-anak bonda akan berminat. Okey, kita nak tengok dalam ramai-ramai 303 orang ini, siapa yang bercita-cita akan ke aliran sains untuk tingkatan 4? Cepat, boleh nak tengok? Allah, tak sampai satu kelas ni. Cepat lagi angkat. Berani. Danish takkan tak angkat tangan. Danish angkat tangan. Mana Alif? Nakib. Okey. Damia tak minat. Damia tak minat. Okey, tak apa. Turun tangan. Terima kasih Tahniah. Mungkin lepas kita tengok pameran ini, lepas kita melalui karnival ini, bonda harap akan bertambahlah meminati bidang sains dan teknologi. Jangan terlalu memikirkan bila masuk sains ni nak jadi doktor. Tidak. Ada banyak lagi aliran-aliran kerjaya-kerjaya yang tidak semestinya menjadi doktor perubatan, tapi berkaitan dengan perubatan. Okey, jadi bonda tak perlu berucap panjang. Kita akan beri laluan kepada Universiti Sains Islam Malaysia, dan kita harap kerjasama ini berterusan, Prof. Kerjasama ini berterusan. Jangan jemu untuk datang ke sekolah kami. Bantulah anak-anak kami ini. Anak-anak kami ini memang masih lagi mereka tingkatan 1 dan tingkatan 2. 2 tahun yang lepas mereka belajar dalam era pandemik. Okey, era pandemik ini yang dapat bersebuka. Jadi mereka ini sangat naif. Anak-anak bonda ni sangat naif, sangat terbuka, sangat mudah untuk dibentuk. Dan saya suka juga untuk memaklumkan kepada dari Umi Usim bahawa kami menekankan kepada sahsiah diri dahulu. Sahsiah diri dahulu bertepatan dengan slogan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan ABC, anak yang baik lagi cerdik. Kita nak anak-anak SEMLI ni baik dahulu. InsyaAllah bila baik dia akan cerdik. Dan bertepatan dengan pengarah baru, kita ada ABC 2.0, iaitu ambil peduli, bina hubungan, cipta kejayaan. Ini yang kita buat. Kita buat bina hubungan bersama dengan komuniti dan Universiti Sains Islam Malaysia. Jadi itu saja ucapan bonda pada pagi ini. Bonda harap cepat kita tanya, bonda harap selepas rehat nanti kita akan ada lawatan. Lawatan secara bergilir-gilir. Kita akan pergi pertama kalinya akan tengok makmal sekolah kita. Kita akan pergi tengok makmal, kita akan jumpa doktor-doktor yang muda-muda ni. Tanya dengan doktor ni. Apa saja yang tak tahu tanya, ambil ruang, peluang untuk bertanya. Sebab kita nak pergi usin bukan mudah. Kita bawa mereka datang ke sini, terutamanya daripada Fakulti Perubatan. Itu saja daripada bonda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berusaha Bonda Khalidah binti Haji Omar atas ucapan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan yang berbahagia Prof. Madya Dr. Nazifah Abdul Hamid, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi USIM, untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
seronok saya pagi ni sebab di universiti bila kita bagi salam semua senyap, tak bagi jawab, tak ada tepuk tangan. So kami pensyarah ni seronoknya balik ke sekolah. Rasa cikgu-cikgu macam ni memang biasa doktor, tapi kami dari pensyarah balik bila pergi buat program di sekolah memang seronok sebab anak-anak sangat responsif. Kami memang seronok hari ini dapat datang dengan anak-anak sekalian. Sebelum tu saya terima kasih Puan Pengacara Majlis yang berusaha, Puan Khalidah binti Haji Omar, Pengetua SMK Nilai Impian, Puan Haslina Hashim, PK Pentadbiran SMK Nilai Impian, Encik Puat Muhammad Harun, PK Co-Curriculum, guru-guru kanan mata pelajaran, kaunselor, rakan-rakan pensyarah, pelajar pasca siswaza, pelajar siswaza dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Pertamanya, kami dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIN ingin mengucapkan terima kasih kepada SMK Nilai Impian yang sudi menerima kunjungan kami pada pagi ini. Kami sangat berbesar hati dapat datang ke SMK Nilai Impian yang baru dibuka, dan untuk makluman semua, fakulti kami pun baru juga dibuka lebih kurang 2 tahun yang lepas. Kami pindah ke Nilai dari Pandan Indah pada Oktober 2020. Jadi kami pun bangunan baru jugalah, dan kami tengok sekolah ni pun sangat cantik dengan bangunan baru. Dan macam yang Cikgu Khalidah bagi tahu, kita akan tengok makmal. Makmal kami pun sama, baru lagi. Jadi pada hari ini kami amat berbesar hati dapat bersama anak anda sekalian, bersama guru-guru sekalian untuk program Karnival, program saintis di Sekolah Sempena Karnival Pendidikan Sains dan Matematik. Okay. Kalau kita tengok pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, dia termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, di mana pendidikan STEM ni ditekankan di peringkat sekolah melalui aktiviti kurikulum dan juga co-curriculum. Okay. Jadi untuk melaksanakan pendidikan STEM ni tak semestinya di dalam aktiviti di dalam kelas sahaja, kita juga boleh buat melalui aktiviti co-curriculum. Jadi kami pada hari ini sebagai pihak universiti yang berada di kawasan Nilai, kami bawakan apa yang kami ada. Tak semua kami boleh bawa, jadi kami bawakan beberapa peralatan, nanti anak-anak semua akan tengok gelat nanti kami bawakan bersama pensyarah kami, bersama pelajar pasca siswazah beserta dengan pelajar siswazah kami. Untuk kami bersama-sama anak anda sekalian, kita akan buat aktiviti bersama-sama. Okay, banyak aktiviti yang kami rancang, ada beberapa stesen untuk anak anda sekalian tengok. Sains ni menarik sebenarnya, ya? Bukan nak kata sains ni susah. Sains tu kalau kita faham, kita belajar, kita tengok prinsip dia, kita boleh aplikasi dalam kehidupan kita. Jadi sains adalah satu bidang yang menyeronokkan, dan kami nak bawakan anak-anak anda sekalian tengok apa sains di dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi kita boleh tengok, kita akan buat beberapa aktiviti nanti, saya tak boleh cakap sekarang, tak surprise. So nanti kita akan pergi ke makmal, ada beberapa stesen dan anak-anak anda sekalian boleh pergi ke setiap stesen, kita ada aktiviti. A very interactive station untuk anak-anak sekalian, dengan harapan selepas berakhirnya program pada hari ini, anak-anak anda sekalian semakin minat untuk memasuki bidang sains, ya? Bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Sains tak susah sebenarnya, cuma perlukan sedikit extra effort. Okay? Jadi harapnya dengan program ini kami berharap agar kerjasama kita tak berakhir di sini. Mungkin lebih banyak lagi aktiviti yang kami boleh adakan bersama-sama dengan pihak sekolah, dan kami juga ingin menjemput pihak sekolah sekiranya ingin melawat ke Fakulti Perubatan, dipersilakan. Kita pun dekat saja, dalam 10-15 minit. So jemput datang, boleh tengok fakulti kami, boleh tengok macam mana keadaan universiti, ya? So kita boleh dedahkan anak anda kita dengan
keadaan di universiti, contoh-contoh makmalnya macam mana, lecture hall macam mana. So kami jemput pihak sekolah sekiranya berminat untuk datang melawat ke Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berusaha Prof. Madya Dr. Nazifah Abdul Hamid, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berusaha Bonda Khalidah binti Haji Omar untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berbahagia Prof. Madya Dr. Nazifah Abdul Hamid, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi USIM. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Yang Berusaha Puan Khalidah binti Haji Omar, Pengetua SMK Nilai Impian, Puan Haslina binti Hashim, PK Pentadbiran SMK Nilai Impian, Encik Fuad bin Muhammad Harun, PK Kokurikulum SMK Nilai Impian, guru-guru kandang mata pelajaran, kaunselor, rakan pensyarah-pensyarah dan seterusnya pelajar-pelajar yang dihormati sekalian. Jadi hari ini saya bahasakan diri saya abang sebab saya pun ada adik yang berumur macam korang juga. Jadi lebih dekatlah kalau kita saya bahasakan diri saya abang dan korang semua adik lah dan semua guru-guru, cikgu-cikgu pensyarah semua. Jadi berdirinya saya kat sini, saya nak kongsikan kepada adik-adik semua pengalaman saya sebagai seorang pelajar sains, macam mana saya boleh sampai tahap ini. Saya sekarang ni tengah belajar lagi lah dekat Universiti Sains Islam Malaysia sebagai pelajar tahun 2 dalam bidang perubatan. Jadi sedikit sebanyak saya boleh kongsilah kepada adik-adik semua yang mana nak jadi doktor tu. Boleh saya tahu adik-adik semua ni siapa yang nak jadi doktor? Angkat tangan. Ramai lah nak jadi doktor ni. Jadi mana-mana yang nak jadi doktor tu, buka telinga anda, dengar apa yang abang nak cakapkan kepada adik-adik semualah. Okey. Jadi sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Okey, nama diberi Aris Izzuddin bin Ramli. Pelajar tahun 2 dalam bidang perubatan FPSK. Saya asal Kuala Lumpur lah. Okey. Jadi ada 3 benda yang abang selalu buat semasa abang sebaya korang semua. Kiranya masa abang form 1, form 2, ada 3 benda ni je abang selalu buat yang abang akan selalu ingatkan diri abang kena buat 3 perkara ni kalau kita nak berjaya dalam kehidupan. Okey, pertama sekali adalah minat. Minat tu paling penting. Kalau kita tak minat, macam mana kita nak belajar dalam bidang tu? Macam mana kita nak seronok bila kita buat benda tu? Contoh, kalau adik-adik semua nak berkecimpung dalam bidang kedoktoran ke, dalam bidang architecture ke, engineering dan sebagainya, semua kena ada minat. Tak semestinya bidang doktor sahaja kena ada minat. Jadi dalam kita nak menimbulkan minat terhadap sains dan matematik tu ada pelbagai cara lah. Setiap orang berbeza-beza kan. Jadi paling penting kalau kita nak jadi doktor ni, minat kita terhadap sains dan matematik tu kena A+. Minat dia kena A. So
So kena suka matematik, kena suka sains. Dalam segala apa pun kita kena suka benda tu. Contoh kalau hari ini adik-adik semua macam kurang minat terhadap bidang sains dan matematik. Ada beberapa cara yang abang akan kongsikan macam mana adik-adik semua nak minat dalam bidang sains dan matematik. Contoh yang pertamanya, adik-adik boleh tengok cerita-cerita yang berkaitan dengan sains. Contohnya kalau adik-adik buka televisyen, kalau siapa-siapa yang ada Astro, adik boleh buka channel 610. 610 tu ada channel Backyard Science. Backyard Science tu dah akan ceritakan macam mana simple punya eksperimen sains tu yang kita boleh buat sendiri kat rumah. Benda tu lah yang abang selalu buat masa abang form 1 dan form 2. Sebab abang pun kurang juga minat dalam bidang sains dan matematik ni. Tapi alhamdulillah sekarang abang dah minat. Sebab benda tu lah yang abang buat dulu. Kiranya setiap petang abang akan tengok cerita tu, sambil-sambil tu abang akan cuba juga buat eksperimen dia. Sebab bila kita buat eksperimen ni, praktikal akan tinggi. Jadi kita lebih akan minat terhadap sains tu. Sebab tu kalau adik-adik tak minat dalam bidang sains, cuba buat perkara ni. Tengok cerita berkaitan dengan sains. Selalu buat latihan tu kalau dalam bidang sains ataupun matematik kan. Kita buat buat latihan matematik dan sebagainya. So perkara-perkara ini, dia boleh untuk membantu adik-adik semua untuk minat dalam bidang sains. Sebab tu, kalaulah adik kurang minat, abang sarankan untuk yang mana-mana nak jadi doktor tu, tanamkan diri anda tu untuk minat bidang sains. Sebab sains ni makin lama makin kompleks dia punya tu. Kiranya masa adik-adik dah dah tingkatan 4 dan tingkatan 5, ada lagi subjek-subjek sains yang lebih dalam lagi adik akan belajar. Kalau adik masuk universiti, lagi dalam lagi adik kena belajar. Jadi adik kena kuatkan mental adik. Ingat satu je, sains ni adalah benda yang seronok untuk kita belajar. Macam ni kita nak belajar badan manusia, macam ni kita nak belajar cara-cara badan manusia ni berfungsi. Sebab persekitaran kita adalah semua benda yang berlaku persekitaran kita semua adalah sains. Macam mana hujan turun, macam mana wap air tu dia naik ke atas balik bila panas dan sebagainya. So perkara-perkara ini semua berkaitan dengan sains. Jadi dalam masa yang sama kita akan tiba-tiba je lah minat sains kan. Sebab kalau kita tengok alam dunia ni, kita akan tahu ini semua berkaitan dengan sains. So itu yang pertama, minat kita terhadap sains. Kita kena minat dan kita kena sukalah seronok untuk belajar sains. Itu yang pertama. Yang kedua adalah disiplin. Apa maksud disiplin ni? Maksudnya bila mana kita dah belajar, kita dah suka dalam bidang sains ni, kita kena disiplin macam mana kita nak perbaiki diri kita untuk terus kekal dalam bidang sains ni. Contohnya kalau kita ada, abang nak tanyalah, siapa kat sini ada TikTok? Siapa kat tangan? Semua ada TikTok. Sekarang zaman-zaman generasi macam abang lah kan, generasi yang ada TikTok, yang ada phone semua. Jadi abang faham lah apa yang korang semua buat kan. Kalau petang-petang buka TikTok, scroll kan, sampai 2-3 jam scroll, sama dah abang pun satu juga. Tapi benda tu tak salah. Abang tak kata benda tu abang tak kata benda tu salah. Tapi benda tu kena berpada-pada. Maksudnya kita kena disiplin dengan diri kita. Contoh, kalau kita ada exam dan contoh dalam bulan ni kita ada exam, mana kita perlu dahulukan? TikTok ke ataupun kita kena dahulukan pelajaran? So pelajaran bagus. So pelajaran tu paling penting, disiplin tu paling penting. Kalau kita dah nak exam, kita tutuplah phone tu dulu. Kita log out kita punya TikTok ke, kita delete TikTok ke. Kalau siapa-siapa main ML kan, kalau macam cara abang dulu masa abang form 1 form 2, abang ada juga phone, tapi ada juga ML dan sebagainya. So apa abang buat? Kalau dah nak exam tu, abang akan delete ML, delete TikTok. So semua benda-benda tu abang delete. So dalam phone abang cuma tinggal apa? Tak ada apa-apa. So bila abang buka phone pun tak ada apa yang boleh abang main. Sebab tu abang boleh untuk fokus kepada pembelajaran pada masa tu. Jadi abang rasalah boleh je semua adik-adik untuk buat. Lagi satu cara untuk kita disiplinkan diri kita untuk kita berjaya dalam bidang sains ni dengan cara kita buat jadual lah. Itu paling mudah. Saya rasa cikgu-cikgu pun ada ceritakan macam mana kita nak belajar dengan cara kita buat jadual dalam pembelajaran kita. So dalam jadual ni juga kita bolehlah untuk macam susun. Kita susun kita punya jadual-jadual tu. Contoh, kalau adik-adik yang tak minat sains kan, susun jadual tu bagi banyak subjek-subjek sains supaya kita lebih untuk faham dan lebih mudah untuk kita berjayalah dalam bidang sains tu. Kalau contoh macam abang kan, abang kadang-kadang abang akan buat jadual. Kalau macam dah nak dekat exam tu, mana-mana subjek yang abang lemah, abang akan buat jadual subjek tu
abang akan selalu jumpa setiap hari. Contohlah kan, abang lemah subjek biochemistry ke ataupun lemah subjek biologi, anatomi dan sebagainya. So abang akan guna satu hari tu untuk abang belajar subjek tu je. So nanti bila selepas tu abang akan cuba recap balik apa-apa yang abang belajar sebelum-sebelum ni. So dia akan lagi cenderung untuk kita lebih faham lah, sebab kita dah spend time masa dengan subjek tu lebih banyak. Sebab tu kalau adik-adik yang tahu adik-adik lemah apa kan, adik-adik tahu adik-adik lemah subjek apa. Jadi jadual tu adalah salah satu cara untuk adik perbaiki balik apa adik-adik punya kelemahan subjek. Kalau adik-adik lemah subjek matematik kan, spend time lah satu hari dengan matematik. Buatlah berapa banyak latihan dengan matematik ke, tengok video pasal matematik ke, macam mana cikgu-cikgu dekat YouTube tu banyak. Dekat YouTube tu tak semestinya adik-adik boleh tengok Cocomelon ke, adik-adik boleh tengok macam TikTok, YouTubers yang lain ke. Adik boleh tengok juga cerita-cerita yang berkaitan dengan sains ataupun berkaitan dengan matematik dalam YouTube tu. So adik akan lebih mudah untuk faham matematik dan sains tu lah. Jadi tak susah untuk adik untuk berjaya dalam bidang sains dan matematik. Okay. Itu yang kedua, disiplin dan juga minat. Okay. Yang ketiga ni adalah pergaulan. Ini paling penting lah. Okay. Kenapa abang kata pergaulan? Sebab hari ini, abang tahulah sebab abang pun pernah ada dalam zaman adik-adik kan. Masa abang form 1, form 2, tak banyak study, banyak main. Maksudnya kalau masa rehat tu berlari-lari, tak pergi makan semua kan. Okay. So benda ni boleh juga buat, sebab benda ni boleh untuk menyihatkan badan lah. Tapi tak boleh juga untuk buat selalu. Contoh, kalau kita ada exam dan sebagainya, takkanlah kita nak berlari-lari kan. So kita guna masa rehat tu untuk kita study lagi apa-apa subjek yang kita lemah. So kita kena, dan bergaul tu juga, kalau lebih senang lah orang kata kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan bau wangi. Kalau kita bergaul dengan orang yang membuat pedang atau pisau, kita akan bau habuk-habuk dan sebagainya lah. Jadi perkara itulah yang abang akan semak dalam hati. Kiranya kalau kita nak berjaya ni, kita kena cari kawan-kawan yang nak berjaya juga macam kita. Tak bermakna kita kena tinggalkan kawan-kawan yang buat jahat dan sebagainya, tak. Mana-mana kawan-kawan yang buat main-main, yang selalu lari-lari masa himpunan ke, masa kantin, masa rehat dan sebagainya, kita ajak kawan-kawan tu. Kita kena berjaya sama-sama, sebab dalam dunia ni kita tak boleh ada seorang-seorang. Dekat dalam dunia ni kita bergerak as a team, as a whole. So kita kena sentiasa ingatkan kawan-kawan kita macam mana kita nak berjaya dan sebagainya. Contoh macam apa yang abang terapkan dulu masa sampai sekarang abang buat kan. Abang selalu buat study group. Sebab study group tu membantu sangat. Macam ni korang tak faham benda tu, korang akan lebih faham bila kawan korang explain. Contohlah, cikgu dah explain, mesti cikgu dah explain banyak-banyak kan dekat dalam korang punya kelas kan, apa benda, cara-cara nak belajar semua-semua tu, apa subjek-subjek dia dan sebagainya. Lepas korang balik daripada rumah tu, kalau korang ada study group, kalau korang ada masa, korang buat study group dengan kawan-kawan. Sebab study group ni, apa yang abang buat study group ni, contohnya abang akan buat satu subjek tu kita dah belajar pagi tadi. So malam tu kita akan buat study group untuk kita perkuatkan lagi ingatan kita. Contohnya siapa yang ingat cuba terangkan balik apa subjek yang kita belajar tadi. Jadi benda-benda ni boleh menguatkan lagi ingatan. Kadang-kadang contoh dalam exam tak semestinya apa yang kita baca je masuk. Kadang-kadang apa yang kita ingat daripada cikgu-cikgu, kita ingat daripada yang kita dengar daripada kawan-kawan, itu semua juga masuk. Jadi pergaulan tu penting lah untuk kita cari kawan-kawan yang baik, untuk kita buat study group dan sebagainya. So perkara-perkara ini akan lebih membantu adik-adik lah untuk berjaya. Jadi itu sahaja daripada perkongsian abang pada hari ini. Tapi rumusan yang abang nak ceritakan kepada adik pada hari ini adalah, dalam semua benda yang kita buat ni, yang paling utama adalah mindset. Kita punya pemikiran lah. Kalau mindset adik kata, oh susahlah sains ni, susahlah math ni, sampai ke sudah adik tak berjaya. Sebab adik dah tanamkan diri adik tu yang susahnya sains, susah dan math. Susahlah study, susahlah nak baca buku, sebab kalau baca buku ngantuk. Lepas tu tak nak baca, nak main game lagi seronok. So benda ni lah yang perlu adik ubah dari sekarang. So bila adik nak
nak contoh nak jadi doktor ke, nak jadi apa-apa tu kan. Perkara-perkara ni mindset tu kena penting. Kalau adik kata adik nak berjaya, so kita punya usaha tu kena berjaya juga. So usaha macam mana kena berjaya? Dengan cara kita buat banyak latihan, dengan cara kita minat bidang sains dan matematik dan sebagainya. So perkara-perkara ini akan membantu adik dalam masa hadapan. Jadi abang tak kata yang korang tak boleh main. Boleh main, tapi main tu berpada-pada. Kalau ada exam ke, kalau ada esoknya ada kelas, takkanlah korang nak main sampai pukul 2-3 pagi kan. Jadi tidur awal, bangun awal, solat semua, study kalau ada masa. So perkara-perkara ini boleh untuk membantu adik berjaya. InsyaAllah siapa-siapa yang nak jadi doktor nanti, abang doakan semua boleh jadi doktor dan berjaya juga. Macam doktor-doktor pensyarah-pensyarah yang ada dekat dekat FASK dan semua, dan juga guru-guru yang ada dekat sekolah-sekolah adik juga. So itu sahaja daripada abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Aris Izzuddin bin Ramli atas ceramah sebentar tadi. Majlis seterusnya menjemput Dr. Muhammad Faiz bin Muhammad Fawad untuk sesi ceramah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada semua. Yang berusaha Puan Khalidah binti Haji Omar ataupun Bonda Khalidah, yang pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Nilai Impian, Profesor Maria Dr. Nazifah Abdul Hamid, Timbalan Dekan Pendidikan dan Inovasi Fakulti Perubatan Sains Kesihatan UC, Puan Hasnah binti Hashim, Penolong Kanan Pentadbiran SMK Nilai Impian, Encik Fuad bin Muhammad Harun, Penolong Kanan Ketua Kurikulum SMK Nilai Impian, guru-guru kanan mata pelajaran Barisan Pensyarah Fakulti Perubatan UC, kaunselor dan seterusnya guru-guru yang ada di sini dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Jadi apa khabar semua? Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum saya mulakan, saya berkongsi sedikit tentang diri saya. Nama saya Dr. Muhammad Faiz bin Muhammad Fawad, daripada Fakulti Perubatan USIM. Kenapa gelap? Okay. Boleh panggil juga Cikgu Faiz, sebab saya pun sebenarnya kami pun merupakan cikgu juga kepada murid-murid di universiti. Bezanya pelajar kami di universiti dan cikgu-cikgu ni pelajarnya di sekolah lah. Tapi saya bukan Ustaz Faiz, walaupun kami daripada Universiti Islam. Kadang-kadang bila cakap dekat luar ni, ada dia tanya dari mana-mana kita kata kita daripada Universiti Sains Islam. Dia kata ni ustaz, bukan ustaz lah. Apatah lagi bukanlah Ustazah Faiz lah. Boleh juga panggil Abang Faiz pun boleh, ataupun Pak Cik Faiz. Jadi tujuan saya berada di sini hari ini, saya nak berkongsi sedikit lah, serba sedikit tentang kerjaya sebagai doktor perubatan. Walaupun saya percaya di depan saya ni sebahagian besar mungkin mempunyai cita-cita untuk menjadi doktor perubatan. Siapa yang nak jadi doktor tadi? Boleh angkat tangan. Okey, bagus. Siapa yang nak jadi ahli farmasi di sini? Ada tak? Okey, bagus. Siapa yang nak jadi jururawat? Ada jururawat? Yang lelaki pun boleh angkat tangan. Jururawat ni untuk pengetahuan adik-adik semua, dia bukan saja bidang kerjaya seorang wanita. Bidang lelaki pun boleh jadi jururawat sekarang ni. Banyak lagi, kalau untuk pengetahuan adik-adik, banyak lagi kerjaya-kerjaya yang berada di hospital ataupun di sistem kesihatan negara kita ni, yang bersama-sama menyumbang kepada perkhidmatan kesihatan. Contohnya macam saya sebut tadi, jururawat, farmasi, bukan saja doktor. Doktor gigi. Lepas tu kita di hospital kita juga ada dietetik, pakar pemakanan. Pakar pemakanan yang akan nasihat pesakit kita banyak mana yang boleh makan. Contohnya pesakit kecil manis, berapa banyak gula yang dia perlu ambil, berapa banyak karbohidrat. Adik-adik belajar sains kan, karbohidrat yang dia perlu ambil. Kita juga ada juru X-ray. Yang ambil X-ray paru-paru, X-ray di bahagian pinggang. Banyak lagi kejayaan yang ada di hospital dan juga sistem kesihatan yang menyumbang kepada
perkhidmatan kesihatan kepada anak-anak, okey, pada masyarakat. Okey, jadi adik-adik sekarang tingkatan 1 dan 2, okey, dan belajar subjek sains dan matematik. Dalam masa 1 tahun setengah lagi akan masuk tingkatan 4. Okey, jadi tingkatan 4 ni selalunya kalau nak jadi doktor perubatan ataupun bidang kejayaan yang berkaitan dengan sains, adik-adik seeloknya lah, sewajarnya mengambil aliran sains. Okay, kenapa sains dan matematik ni penting untuk jadi doktor dan doktor perubatan ni? Okay, kalau matematik, saya ambil contoh lah matematik. Matematik ni kadang-kadang orang kata jadi doktor ni tak perlu matematik kan? Sebenarnya salah lah. Okay, untuk jadi doktor ni matematik ni perlu. Siapa yang minat matematik di sini? Okay, alhamdulillah, bagus. Okay, contoh matematik ni apabila digunakan, okay, digunakan waktu kita bekerja sebagai doktor, contoh mungkin cikgu-cikgu pun berminat untuk tahu kan. Okey, contohnya cara kita nak kira dos ubat. Okey, dos ubat kepada pesakit. Contohnya macam pesakit kanak-kanak yang datang dekat kita yang demam, okey, demam kerana mungkin demam denggi ataupun jangkitan paru-paru. Jadi kita nak bagi dos tu, kita memerlukan ilmu matematik sebab dos pemakanan, dos ubat tu dia berkait rapat dengan berat badan. Okey, contohnya kalau 20 kg berat badan macam adik-adik yang lelaki ni saya tengok macam budak-budak lagi kan, macam kalangan pediatrik lagi. Okay, kalau berat badan 20 kg nak bagi ubat demam, dia kena darab dengan 15. Okay, jadi kalau adik nak jadi doktor ni kena cepat. Maksudnya kalau ada pesakit datang berat badan 20 kg, kita kena set dah. Okay, 20 kali 15 berapa? Cepat, 20 kali 15. Angkat tangan. Berapa? Okey, 300. Okey, jadi 300. Bagus, terima kasih. Dos ubat yang perlu diberi, ubat demam ataupun kita panggil paracetamol adalah 300 mg per dos. Maksudnya sekali bagi tu 300 mg. Okey, jadi ubat demam ni dia kena bagi antara 3 hingga 4 kali lah sehari. Jadi pentingnya matematik dalam perubatan. Sains ni macam mana pula? Kalau macam adik-adik sekarang mungkin baru tingkatan 1 dan 2, mungkin belajar benda-benda yang asas lah dalam sains ni. Tapi benda-benda asas ni pun penting untuk pengetahuan adik-adik. Contohnya macam saya tak pastilah dengan aliran sekarang ni macam mana, tapi zaman saya dulu kalau tingkatan 1 dan tingkatan 2 ni belajar tentang asid, belajar tentang alkali kan. Jadi asid yang alkali akan jadi neutral. Okey, jadi kalau benda ni kalau kita bawa, kita kembangkan ke bidang perubatan, kalau ada setengah pesakit ataupun setengah penyakit ni dia disebabkan asid yang berlebihan. Contohnya dalam perut, asid berlebihan. Ya, kita panggil penyakit gastrik kan. Gastrik macam selalu kita dengar kan. Kawan aku tak datang sekolah sebab apa? Sebab gastrik. Okay, gastrik ni apabila asid dalam perut kita berlebihan. Jadi ubat yang kita nak bagi tu adalah ubat, nak bagi neutral balik ubat apa? Bagus. Ya, ubat alkali. Jadi kalau kita pergi beli dekat klinik ataupun kita beli dekat farmasi, dia akan bagi, perasan tak? Doktor akan bagi ubat yang warna putih tu. Okay, yang warna putih tu dia sebenarnya bersifat alkali. Jadi bila alkali dia masuk dalam perut kita, jadi neutral balik. Jadi insya-Allah lah kesakitan tu ataupun pesakit tu akan bertambah baik. Okey? Jadi tugas doktor ni, pengalaman saya lah, tugas doktor ni secara general lah, secara am. Okay, kalau pagi-pagi ni kita masuk hospital lah, kita masuk ward. Apa yang doktor ni dia kena buat sebenarnya, dia kena ambil sejarah pesakit. Okay, kita kena tanya pesakit, dia macam mana semalam, okey ke, boleh tidur ataupun tak boleh tidur. Okay, lepas tu kita tanya dia boleh makan ataupun tak boleh makan. Dia ada apa pesakit lain tak? Contohnya dia muntah ke, dia tak boleh berjalan ke, dia tak boleh buang air kecil ke, buang air besar pun, itu semua tu kita kena tanya. Okey, kita kena tanya dekat pesakit tu. Lepas tu ada juga yang jabatan-jabatan tertentu, contohnya macam jabatan sakit puan. Ada seseorang sini yang nak jadi pakar sakit puan? Okey. Tak ada. Ada. Siapa nak jadi pakar kanak-kanak? Tak ada juga. Okey, siapa nak jadi pakar mata? Ada tak pakar mata? Okey, tak apalah. Okey, jadi doktor tu kira okey dah tu. Okey. Jadi kalau macam dalam posting ataupun jabatan sakit puan ni, kadang-kadang selain bila kita tanya pesakit tu, kita kena tanya juga tentang keadaan bayi dia.
Faham tak? Sebab ibu mengandung ni dia bawa bayi kan. Kita tanya macam mana bayi puan semalam, bayi kakak semalam macam mana, okey ke, bergerak okey ke, ataupun ada sakit perut ke, macam tu kita kena tanya. Tu antara tugas doktor lah. Masuk ward tu, masuk hospital, kita kena tanya tentang sejarah pesakit tersebut. Kemudian lepas kena tanya tu, kita kena buat pemeriksaan fizikal. Okey, pemeriksaan fizikal. Jadi waktu pemeriksaan fizikal itulah kita akan periksa dia punya tekanan darah. Okey, nanti bila adik naik nanti dalam pameran ni salah satunya adik boleh tengoklah. Okey, tekanan darah, okey, tekanan darah, mesin tekanan darah tu kita boleh check juga tekanan denyutan nadi. Lepas tu kita boleh pergi dekat bahagian jantung. Kita kena check macam doktor kalau adik-adik pergi klinik kan, doktor akan check bunyi jantung macam mana, okey ke atau tak okey. Okey, kalau bunyi jantung yang normal ni macam mana? Ada sesiapa tahu? Bunyi jantung yang normal ni macam mana kalau kita dengar tu? Ada pernah belajar ke dalam sains ada? Okey, nanti adik naik atas pameran nanti adik boleh dengar. Okey, bunyi jantung tu. Macam mana bunyi jantung yang normal? Jadi kalau doktor ni dia kena tahulah bunyi jantung yang normal ni macam mana, bila tak normal ni bunyi macam mana. Okey, mungkin dia ada kita panggil kegagalan jantung ataupun jangkitan dekat jantung, okey, ataupun jantung berlubang. Jadi kita kena tahu. Lepas tu doktor selain dengar jantung, dia kena dengar juga bunyi paru-paru. Macam mana bunyi-bunyi paru yang normal. Okay? Kalau bunyi paru-paru yang ada masalah, contohnya ada masalah suka merokok. Suka merokok ni lain bunyi paru-paru dia. Jadi doktor nak nasihatlah dekat sini, jangan merokok. Okay? Jangan sekali-sekali merokok. Siapa yang merokok sini? Ada tak? Okey, bagus. Yang tak angkat tangan tu semua bagus. Okay? Saya doakan sini semua tidak merokok. Okay? Dan lagi satu, sekarang ni apa yang paling penting yang orang selalu selain merokok orang guna apa? Vape. Cepat jawab ni. Ada yang isap vape ke? Okey, bagus. Alhamdulillah tak ada. Okey, vape ni doktor nak cerita sikit tentang vape ni. Vape ni dia sebenarnya dia sama je bahaya dia dengan rokok. Kerana dia lebih lagi daripada rokok. Beza dia, rokok ni kita isap asap kan? Kita sedut asap. Tapi vape ni kita sedut air. Okey? Kita kalau dalam ward, okay, kita tengok pesakit, kita cuba sedaya upaya untuk elakkan supaya paru-paru tu berair. Okey, paru-paru tu bila dia berair tu dia bahayalah, dia tak boleh nak bernafas dengan elok, dia akan jadi penat, cepat semput. Kalau adik-adik isap vape, okay, kalau siapa-siapa isap vape, dia dengan secara sukarela dia membawa masuk air tu ke dalam paru-paru dia. Jadi bahaya atau tak bahaya? Bahaya. Okey, nanti adik-adik naik atas, adik-adik boleh tengok macam mana bentuk paru-paru yang ada di dalam badan kita lah. Okay? Selain itu adalah pemeriksaan lain yang kita buat dekat pesakit. Kita akan cek dia punya perut, kita akan cek dia punya kalau macam posting kalau jabatan-jabatan yang melibatkan pembedahan, operation, kita akan cek macam mana dia sakit lagi ke kawasan operation, dia boleh berjalan ataupun tidak, macam tu. Okey? Jadi selain itu doktor ni juga dia perlu berkomunikasi lah macam tadi Abang Aris tadi bagi tahu, pergaulan tu penting untuk adik-adik memupuk bermula dari sekarang, sebab nanti bila dia bekerja nanti selain pada doktor dia kena juga kita panggil dia kena bekerjasama, dia kena bergaul, berkomunikasi dengan jururawat, okay, juru X-ray dan juga staf-staf lain yang berada di hospital. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian saya, sharing moment saya dengan adik-adik sekalian dan juga para guru barangkali, okey, tentang kejayaan sebagai doktor perubatan. InsyaAllah selepas ni kalau ada apa-apa persoalan bolehlah ditanyakan ketika pameran. Okey, adik-adik boleh berinteraksi ketika pameran, boleh tanya, nak dapatkan kefahaman kan macam mana kita punya denyutan nadi, macam mana kita punya tekanan darah, macam mana proses pengambilan dia. Okey, adik-adik boleh tanya nanti, boleh tanya terus dekat barisan doktor-doktor yang berada di bilik pameran. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja. Terima kasih kepada semua kerana memberikan tumpuan yang memberangsangkan. Okey, saya silahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Muhammad Faiz bin Muhammad Faiz. Hadirin dan hadirat yang dihormati,
Berakhirlah sudah majlis kita pada pagi ini. Sekali lagi saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kerana sudi melawat kami di sini. Bunga seroja di atas cemara, jatuh sekuntum di atas para. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua yang kami pinta. Apa yang kurang dicaci jangan, ilmu yang baik dijadikan panduan. Selepas ini jangan seri untuk datang, kami sentiasa menanti kunjungan. Sebelum bersurai dijemput kepada semua untuk ke Makmal Sains untuk menikmati jamuan yang telah disediakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang dapat dua kertas berbeza tau. Adik ke depan sikit. Siapa tak Adik ke depan, tunggu sini. Tapi kan dapat dua kertas berbeza tau. Cepat. Ambil satu pas belakang. Orang dapat dua lain kertas ya. Lain-lain. Ada dua lain. Belum dapat yang ni. Satu lain. Siapa yang dah dapat boleh ke depan. Siapa yang dapat dua ke jalan. Pas belakang. Satu orang. Satu ya. Nanti bawa ke depan. Kakak, dapat dua ni kakak. Orang dapat dua kertas tau. Lain-lain tau. Siapa belum dapat yang ni? Yang lebih bagi orang dapat dua. So anda kena dapat 12 cop. Faham tak? Maksudnya setiap stesen satu cop. Faham tak? Alright. Okey, lepas dapat semua stesen, dapat cop, adik-adik kita akan bagi token, bagi special, ada bagi gift sikit. Okey? So kita akan bagi. Kita nak supaya adik rajin untuk pergi stesen belajar sains. Boleh tak? Dengar tak? Dan sebelum keluar daripada dewan, kita akan berkumpul dekat bilik satu ni. Semua berkumpul, lelaki dan perempuan. Kita akan tanya 10 soalan cepu mas. So siapa dapat jawab akan bagi lain punya hadiah pula. Okey? Boleh tak? Boleh. Kita akan tanya berkaitan dengan apa yang kita tunjuklah. Sekarang ni dekat stesen, apa tajuk dia? Antioksidan. Pernah dengar tak? Tak. Pernah dengar. Okey, nanti ni akan belajar nanti tingkatan 4. Ni tingkatan berapa? Satu. Okey, tak apa. Kita bagi pendedahan awal kan? Okey, so antioksidan. Okey, tengok tak makanan depan ni? Okey, ni apa? Kulit. Suka makan tak? Suka kan? Sedap kan? Ni apa? Tak. Orange. Okey, so sekarang ni ni orange, okey. Sekarang ni kita nak test kita makanan ni. Kalau satu dah kita boleh lumpur semua kan. Dia satu yang beza-beza. Tulang pandangnya apa tulang paling panjang? Adik rasa bawah. Tulang rasa apa? Adik rasa apa? Tulang paling panjang. Adik rasa tulang apa?
orang yang belah betis sebelah sini. Sini. Adik. Boleh tahu tak neuron ni dekat mana? Tahu tak neuron ni ada dekat mana? Neuron ni ada dekat dalam otak kita. Otak dan saraf tunjang. So, nanti untuk kita bahas lagi. Ada panjang tak? Tanya banyak. Tak, tapi lebih. Masa ni nama dia otot quadriceps yang atas ni. Ini kaki kita. Ini nanti kita nak ketuk kat sini, nanti kita tengok apa jadi kat kaki, okey? Ni. Okey, ini arahan dia. Mula duduk atas kerusi. Cari yang ni, yang tendon ni kita rabut. Boleh? Dah selesai. Dah tengok. Dah tengok yang ni, tengok yang sana pula. Kata tu sama. Sama. Itu skeletal. Ni kardiak. Okey. Dua juga. Tengok. Tengok kardiak tak? Jangan kelip mata. Dia jadi hitam, asap dia boleh melekat kat paru-paru tu kan. Tu lama-lama bila dah masak dia boleh jadi Tak nombor ni. Cuba kan. sini. Kalau ayam tu ada rabun warna, mungkin salah seorang yang akan dapat. So macam mana kita makan, ada enzim semua-semua tu, bila dia jadi lain. Itu sahaja.